Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala nabiyyina sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala. InsyaAllah kita jawab soalan dulu nah. Takut terkali-kali ni terlepas tak ada waktu. Baik. Mohon pencerahan Ustaz bagaimana nafar awal dan nafar sani. Nafar awal, nafar sani. Bagus soalannya hubung kait dengan kita punya program kita Ihsan 7 nanti ya. Nafar awal ni maknanya kita berada di Mina 3 hari. Kita duduk di Mina 3 hari, 10, 11, 12, 13. 13 kita balik Maknanya 13 separuh hari kita akan balik ke Mekah. 10 kita di Mekah hari, 10 hari nahar, hari raya haji. Kemudian 11, 12, 13 hari tasyrik dia panggil. Ya. Jadi kata orang buat nafar awal ni maknanya balik awal. Mana nafar awal, orang Melayu kata balik awal. Ulang awal lah. No? Ni kita kursus habis pukul 12 kan. Kita kata nah, memang Ustaz saya balik awal. Itu nafar awal lah. Nampak? Makna nafar awal tu Melayu kata balik awal. Nafar sani itu balik lagu biasa lah. Nampak tak? Jadi orang duduk 3 hari di Mina, lepas 3 hari balik ke Mekah, itu dia panggil nafar sani. 3 hari duduk di Mina, 11, 12, 13 itu dia ada solid 3 hari itu dia berada di Mina. Maka lepas hari 13 itu dia pun balik ke Mekah, itu kita panggil nafar sani. Sani kedua. Makna sani ni yang kedua. Awang pula ada 10 dia duduk, 11 duduk, 12. 13 dia tak duduk. 12 dia nak balik. Hari 12 dia akan balik ke Mekah. Itu kita panggil nafar awal. Jadi nafar awal, orang balik awal. Dia cuma bermalam 2 malam saja. Orang nafar sani bermalam 3 malam. Jadi dua-dua kita boleh buat. Dua-dua boleh. Nampak tak? Tapi bagi nasihat saya, mengikut juga nasihat para alim ulama, kalau kita tidak ada masalah apa-apa, kita buat terus lah nafar sani. Duduklah 3 hari. Bila nak pergi tidur di Mina lagi? Saja-saja pergi tidur di Mina. Tak ada pasal, no? No, kita dah boleh bilang, Allah Ta'ala izinkan kita. Semua hidup sekali, kita dapat pergi Mekah menunaikan haji. Maka kita duduklah 3 hari di Mina. Ikut syariat Nabi, bukan Nabi Muhammad, ikut syariat Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim duduk 3 malam. 3 malam dia duduk. 10 malam 11, 11 malam 12, 12 malam 13, 13 hari itu Nabi Ibrahim balik ke Mekah. Nampak? Nabi Muhammad buat nafar awal. Sebab ketika itu dalam keadaan runcing. Ada masalah dengan pembukaan kota Mekah. Nampak tak? Ya? Lagi Nabi pergi pula bawa pedang. Buat kerja haji bawa pedang dengan umat Islam selama 123,000 jemaah. Ya? Itu di antara yang kata tadi. Ini nafar awal, kita balik awal. Tapi syarat. Orang nak buat nafar awal ni, dia ada syarat. Maksud saya, hari 12 Zulhijjah dia balik. Hari 13 dia tidak ada di Mekah lagi. Syarat dia begini. Dia sudah dapat bermalam 2 malam. Iaitu 10 malam 11, 11 malam 12. Itu syarat nombor 1. Syarat nombor 2. Dia sudah melontar 3 jamrat pada 2 hari berturut-turut. Hari 11, hari 12. Untuk hari 10 itu memang itu tahlul, untuk tahlul. Itu tak masuk. Nampak tak? Dia telah melontar dia telah melontar hari 11 dan hari 12. 3 jamrat dia dah lontar lengkap. Hari 11 lengkap, hari 12. 2 syarat. Syarat ketiga, dia kena meninggalkan Mina sebelum maghrib. Nampak? Sebelum maghrib, hari 12. 12 hari bulan hari maghrib ni, dia kena keluar sebelum maghrib. Maknanya dia akan sah, dia kena keluar. Nampak? Dan yang keempat, dia kena berniat bahawa aku tidak akan masuk semula, yakni bermalam semula. Dia kena niat betul. Nak keluar dia kena niat. Aku keluar ya Allah dan aku tidak akan masuk, tidak akan kembali semula. Kembali ini kembali untuk bermalam di Mina. 4 syarat ni bila ada, dia boleh balik awal. Hari 12 tu boleh balik lah. Maknanya dia tak payah lontar 21 biji batu tak pakai. Tinggal buang di Mina. Buang di Mina, campak di Mina. Nampak tak? 21 biji batu lepak buang di Mina, dia pun balik lah. Ini syarat nafar awal. Ya. Ini perkara ni kita boleh ulang balik tanya bila kita pergi haji. Besok kita boleh tanya kepada guru-guru agama di sana lah. Tapi tabung haji tak buat nafar awal.
Pergi muassasah, maksud saya muassasah perjalanan haji mengikut kaedah muassasah yang dilaksanakan yang dikelola langsung tabung haji, memang tak buat nafar awal. Tak ada. Kecuali kalau tabung haji sendiri memberi arahan. Ada satu tahun tu tabung haji memberi arahan kepada jemaah, ada beberapa KT, kapal terbang KT, package jemaah yang kena buat nafar awal. Ada. Ada satu tahun berlaku. Itu arahan daripada tabung haji sendiri pun boleh buat. Tapi kalau kita pergi package, melalui package kita bayar tinggi. Kita boleh demand, minta kepada package, kami nak buat nafar awal. Package kena ikut. Itu lain ya. Package ni sebab kita yang bayar duit, jadi kita yang boleh minta apa yang kita nak makan, kita minta apa makan ya. Kita nak makan, nak minum, nak apa semua kita boleh minta. Nak bahas lagu mana, nak kati lagu mana, kita boleh minta. Ikut dia punya package lah. Dia punya jumlah package tu pula cost package tu. Ya. Tapi kalau muassasah melalui tabung haji, nampak tak? Memang kita kena patuh ikut. Tabung haji tak bagi buat nafar awal, tak boleh. Sebab bas tabung haji pegang. Kita nak balik Mekah macam mana? Oh, tidak ada nafar awal. Semua buat nafar akhir. Nafar sani. Boleh faham? Baik. Soalan yang berikut. Apakah hukum jika tidak buat tawaf wada' sebelum ke Taif, kemudian nak masuk semula ke Mekah, mutawif, travel agency kata tak perlu buat, tapi muzakarah haji dah kata perlu buat. Kena ikut tabung haji lah. Muzakarah haji kebangsaan, ulama-ulama ada bincang, rujuk pada kitab, bahawa siapa nak pergi ke Taif, ya, mana-mana jemaah yang nak pergi ke Taif, wajib kena lakukan tawaf wida'. Kalau tak buat tawaf wida', maka dia telah melakukan pekerjaan yang haram dan dia wajib membayar dam, sembelih sekok kambing. Tidak berdosa. Nampak? Jangan diikut ni travel agency. Travel agency ni yang bawa, minta maaf lah, yang bawa travel agency haji umrah ni, mereka ni bukan yang menyertai muzakarah. Dia tak ikut muzakarah. Nampak tak? Ustaz-ustaz biasa lagu saya lah. Nampak tak? Baca kitab-kitab kecil ya. Muzakarah baca kitab besar. Dia perkongsian ilmu daripada kalangan para ulama, hampir 200 lebih para ulama berbincang ya, memutuskan orang nak pergi ke Taif ini kena lakukan tawaf wida'. Kena pakai hukum tu ya. Jangan pakai agensi mutawif biasa ni ya. Mutawif biasa ni dia hamba pakai ikut dia punya pahaman dia ya. Jadi maka itulah banyak perkara yang orang melakukan kesalahan ya. Sebabkan mutawif tidak cermat dalam memberi fatwa. Baik. Bolehkah seorang pergi ke rumah sahabat di Mekah kemudian niat umrah kali kedua di Ummul Qura? Ya. Niat kali pertama di Kandung Manazil, adakah beliau lebih afdal niat di Tanaim, Jarana, Hudaybiyah kerana Ummul Qura tempat niat penduduk Mekah? Adakah beliau perlu berniat semula untuk umrah? Yang tanya dia pun tak faham. Itu masalah. Ummul Qura ni apa benda? Ya. Ummul Qura tu Mekah, Ummul Qura. Ummul Qura tu Mekah. Nampak tak? Nama dia Ummul Qura. Kalau nama lama dia panggil Faran. Dia panggil lembah Faran, ya. Dalam Quran ada sebut sebagai Qura, Ummul Qura. Ummul Qura. Jadi Ummul Qura ni adalah Makkatul Mukarramah. Jadi orang nak pergi Mekah, dia kena kenal dulu. Kita punya mikat haji ada 5, saya nampak lah. Mikat umrah ada 3 ya. Nampak tak? Dan tambah 1 4 lah. Kalau kita memang orang Mekah, kita pandai ya. Mikat untuk umrah dia ada 3. Pertama sekali Hudaybiyah. Hudaybiyah ya. Hudaybiyah itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua Ji'ranah, yang ketiga Tan'im. 3 itu saja miqat umrah mengikut sunnah Nabi. Faham? Mengikut sunnah, Nabi mengambil ihram umrahnya iaitu di Hudaybiyah, kemudian Ji'ranah, kemudian Tan'im. 3 ni datang daripada sunnah Nabi. Nabi yang amalkan, Nabi yang suruh. Isteri Nabi Aisyah nak buat umrah, Nabi suruh pergi ke niat di Tan'im. Kemudian Nabi sendiri buat di Ji'ranah. Dan Nabi sendiri pernah buat di Hudaybiyah. Jadi 3 tempat ini adalah miqat umrah mengikut sunnah.
Miqat umrah lagi satu, mana-mana tanah halal. Mana-mana tanah halal di Mekah ataupun luar daripada Mekah, itulah miqat orang nak buat umrah. Arafah boleh. Kita nak niat di Barang Arafah boleh. Kita pergi, orang umrah ni, dia pergi ke Mekah, kemudian dia pernah pergi jalan makan angin. Ban bawa, jalan, kursi, pergi tengok ni. Sampai di Arafah, dia bawakan ihram. Dia boleh mandi di Arafah, niat di Arafah pakai ihram masuk Mekah. Boleh. Umrah dia niat di Arafah. Kenapa Arafah? Arafah tanah halal. Jadi mengikut fiqh, tanah halal di mana juga boleh berniat umrah. Mengikut sunnah, 3. Hudaybiyah, Ji'rana, Tan'im. Faham? Dia kena faham begitu. Bukan Umul Qura. Umul Qura tu Mekah. Sebab tu universiti dia Jami' Umul Qura. Ya. Para alim dia panggil qari. Qari ni bukan baca Quran. Sebab tu Imam Syafi'i hadis Nabi kata, utamakan imam yang qari. Qari ni orang alim, bukan baca Quran. Qari ni dalam bahasa asalnya adalah orang alim. Utamakan orang jadi imam tu orang yang alim. Nampak? Ya. Alim pada semua sudut lah. Istimewa bab semayang, kita panggil qari. Maka tu universiti sana dia panggil Jami'atul Umul Qura. Universiti sana, ya. Antaranya Syed Sudais menjadi dia punya pensyarah gitu. Ya. Baik. Kita faham lah. Boleh faham ya? Baik. Jadi orang buat umrah, dia pergi Tan'im, dia tanya, kalau tak ada Tan'im, di mana-mana tanah halal boleh. Tapi dia kena tahu itu tanah halal. Itu saya kata tadi, yang nombor 4 ni syarat ni, orang yang tahu betul Mekah tu, okey kan? Dia boleh tak mau niat di Tan'im, dia niat tanah halal mana-mana pun boleh. Tu nah. Penduduk Mekah, dia pakai di tanah halal, dia nak buat umrah. Nak niat haji dengan sahabat je, Pak. Di mana niat haji, musim haji, di mana niat haji nak keluar pergi Arafah, penduduk Mekah, dia kena keluar pergi ke tanah halal. Kita tak pakai tanah halal, kita kena niat di tanah haram. Sebab tu kita niat di Mekah. Balik barat, kita yang bukan penduduk Mekah, kita kena niat di tanah haram. Penduduk Mekah, niat tanah halal. Faham tak? Tahu nak? Baik. Selepas tawaf, boleh tak pergi berdoa dulu di Multazam, kemudian baru pergi solat atau nak tawaf? Adakah dikira tak ikut tertib macam ni kerana nak masuk semula? Ya? Multazam suka jika pergi buat salat sunat. Multazam ni mana? Senang kalau di Multazam tu. Multazam tu tapak duduk ada depan pintu Kaabah. Depan pintu Kaabah dia ada satu tapak. Luas dia lebih kurang dalam 2 sejadah. Nampak? Itu panggil Multazam. Tempat tu dulu Nabi bersembahyang dengan Jibril jadi imam. Imam turun, Jibril turun pada pagi itu. Malam tu Nabi pergi Isra' Mi'raj, besok pagi tu Nabi masih sembahyang lagu biasa. Waktu zuhur datang Jibril. Jibril turun, Jibril ajak Nabi macam mana kaedah sembahyang dan awal waktu. Sembahyang tapak yang Nabi sembahyang tu dia panggil Multazam. Faham? Bukan di Kaabah tu, di lantai tu. Dulu ni kalau 60-70 tahun dulu dia bubuh batu hitam. Dia punya tapak sampai dia buah batu hitam. Nampak tak? Dia bawa pakai pijilat batu tu. Pakai saung dibuang. Bagi sama balik, nampak? Itu cerita dia. Kena jilat hafal Quran. Tak jenuh. Di rumah tak baca Quran, apa yang dia nak? Tu jadi pendek kata, Multazam ni tapak dia. Tang tu orang duk tawaf. Musim tawaf, orang duk tawaf tang tu, musim haji umrah, tak pernah kosong. Nak pergi doa apa Multazam? Doa depan pintu Kaabah tu, halal mana, jauh mana tu pintu Kaabah duduk 1 kilometer. Boleh menghadap pintu Kaabah. Berdoa. Faham? Ya? Itu satu dia. Jadi pendek kata, orang yang buat tawaf yang akan diikuti dengan sa'i. Tidak dia semayang sunat tawaf, tak ada doa. Jawab ya? Kalau orang habis tawaf tak kira tawaf haji atau nanti pun nak buat sa'i. Sama ada tawaf umrah lepas tu buat sa'i tak? Kalau dia berazam lepas tawaf nak sambung dengan sa'i, dia tak payah berdoa. Semayang 2 rakaat sudah. Habis 2 rakaat, bangun. Terus pergi sa'i. Bagi orang yang tak mau sa'i lagi nak tangguh, baru berdoa. Tidak. Itu bab doa nak mengaji tahap tu. Boleh faham? Nampak?
Nah, itu dia. Jadi ingatlah, faham? Kalau orang ni habis tawaf umrah, dia nak disambung sa'i. Tak payah berdoa lah. Kalau berdoa, putus semua lah. Hilang dia punya fadilah. Nampak tak? Nah, habis sembahyang 2 rakaat sunat tawaf, terus bangun, pergi sa'i. Tak payah zikir apa-apa. Nampak? Tapi bagi orang yang nak tangguh sa'i, habis tawaf umrah, dia nak tangguh sa'i. Orang ini sunat berdoa. Nak doa pun ada kaedah, bukan suka-suka macam tu. Nampak? Boleh faham? Ini jawab dia lah. Saya jawab macam tu lah, nak bagi dia tahu, faham? Nampak tak? Tak payah teruk pergi multazam, tak payah. Nampak? Doa jauh mana untuk duduk dalam masjid tu. Nampak pintu Kaabah tu. Menghadap ke pintu Kaabah tu, kita doa. Tang tu ada multazam. Ada multazam. Faham? Ya? Macam orang nak kucuk lah. Dia tak boleh kucuk, duduk jauh. Buat macam lah. Lambai kanan, isyarat. Isyarat. Nampak? Macam tu lah maksud dia. Sama lah dia kucuk. Tapi tang multazam memang payah lah. Sebab teramai, orang ramai. Tapi pijak tang tu. Semayang 2 rakaat tu pijak tang tu. Bagi orang mati dah. Nampak? Awal-awal belum apa-apa umrah. Tak jadi mabrur. Jadi mal'un. Mal'un apa? Orang berkelaknat je. Apa ni duduk diri tengok semayang kacau. Orang nak tawar tak boleh nampak. Awal-awal dah kita kena sumpah. Kena faham baik lah. Boleh? Baik. Kemudian soalan nombor 4. Orang yang buat haji ifrat tapi tak buat tawaf kudum, adakah kena bayar dam? Lagi haru. Benda ni very simple lah. Saya dah mak berkali lah kursus. Dalam kursus dah mak dah bangun ni. Ya. Tawaf kudum ni tawaf selamat datang. Hukum dia apa? Sunat muakkad. Dia bukan wajib. Tinggal benar sunat, tak payah bayar dam lah. Dam pun tak, godam pun tak. Dua-dua tak kena. Nampak? Boleh faham Boleh lah. Jadi dia tak mau tawaf kudum, dia pergi kerja. Dia tak dapatlah fadilah, tu saja. Fadilah tu tak dapat lah. Macam masuk rumah tak bagi salam. Tuan rumah jamu kopi orang juga lah. Tapi tuan rumah kata apa nanti? Masuk tak ada adab. Nampak tak? Masuk rumah orang tak bagi salam. Yang tu yang cerita. Kalau kita tak tahu kudum ni, seolah-olah masuk rumah tak bagi salam. Betul. Masuk masjid tak tahiyat masjid. Tu saja beza dah. Sah tak masuk tahiyat masjid? Boleh duduk. Nampak? Tapi para malaikat nanti kata apa dekat dia? Orang ni tidak ada adab. Nampak? Kita tarik dekat dia. Sedikit kemurahan rezeki tu dia tarik sikit. Orang yang tak semayang jatuh masjid ni, dia tak ada kemurahan rezeki tau. Rezeki dia terhad. Ingat baik tu. Sebab malaikat doa ke dia dulu tu. Kurangkan dia punya rezeki. Na'udzubillah. Pasal dia tak semayang jatuh masjid. Kita tengok bab dia dulu ni. Macam tu lah tak tahu dulu. Haji dia sah, ifrat dia sah. Tapi menyalahi adab. Ghairu bi'adab. Bukan biadab. Biadab bagus tu. Biadab bukan kurang biadab bahasa Arab. Bi'adab. Dengan adab. Bagus ya. Yang jadi tak elok tu. Ghairu bi'adab. Tak ada adab. Kena tambah sikit depan tu. Hang ni ghairu bi'adab tu. Baru tu ni. Hang ni biadab. Terima kasih. Bagus. Bi'adab. Dengan adab. Bi dengan adab. Adab. Dengan adab. Bahasa Arab. Bi'adab. Orang boleh kata biadab. Kita kata biadab kurang kan? Tak. Biadab bagus. Yang betul. Hang ni biadab. Alhamdulillah syukur. Jangan marah ya. Macam orang kata bahlul. Hang bahlul bagus. Bahlul wali Allah tau. Bahlul ni wali Allah. Hang ni bahlul. Amin. Amin kata 10 kali. Nampak tak? Kita tak tahu, tak ada ilmu tu payah apa tak kenal semua bidang kita kena mengaji banyak Baik. Habis tu lah. Jadi pendek kata soalan jawab dah. Habis selesai lah. Jadi kita masuk balik bab kita mengaji yang ni. Iaitu kita masih lagi di Mina Mina lagi kita nak balik Mekah. Di Mina kita masih lagi di Mina insya-Allah. Iaitu Haji tamatuk buat pangkat kedua.
Arafah ya. Kita masuk kepada Mina sekarang. Ya. Baik. Ya. Jadi selesai kita daripada Mina sekarang, sudah kita berada di Mina selama 3 hari 3 malam melontar 3 jamrah. Yang malamnya kita bermalam dan hari-harinya tasyrik tadi kita ikhtiarkan untuk melontar 3 jamrah. Hari 10 kita pakai 1 jamrah. 10-nya lah 10 1 jamrah sahaja, Jamratul Kubra dengan 7 lontaran. 7 lontaran yang masuk. Tak masuk kena balik lagi. Tak masuk kena balik sampai kita yakin kita dapat melontar dan lontaran kita masuk. Dengan 7 lontaran baru sah kita punya lontaran untuk hari Kubra. Kemudian hari 13 untuk apa? Ya, hari 11, 12, 13 itu 3 hari itu bersama je. Hari 11 pun kita berulang lagi sebelum pergi ke tempat jamarat, melontar 3 jamarat. Tapi kali ini kita mula dengan Jamratul Ula. Kita mula dengan Jamratul Ula ya. Ya. Jadi 3 jamarat lah. Ya. 3 jamarat lah. Setiap jamarat dengan 7 biji. Pastikan dulu dia kena ikut tertib. Kita pergi ula dulu. The smallest, the small jamarat. Dia tulis itu, ya. Jamratul Sughra, kita lontak 7 biji. Lontak masuk, nampak batu kita masuk 7 biji. Jangan baling kat dinding, baling dalam lubang. Jangan baling kat dinding, baling kat lubang. Lubang besar untuk kawah tu. Lontak masuk. Lontak masuk. Ya. Jadi kemudian setelah kita yakin 7 lontaran kita baling di Sughra, kita berjalan lagi lebih kurang separuh daripada kurang dalam 500, tak sampai 300 meter, kita akan lontak pula Jamratul Wusta, tengah. Ya, tengah. Lontak pula 7 lontaran. Dengan yakin juga, kemudian kita pergi ke Jamratul Kubra yang terbesar, yang kita lontak pada ke-10 tu, itu hari itu kita lontak dia nombor 3. Kita lontak pula 7 lontaran. Hala 7 tu dia satu, one way, tak boleh patah balik. Kita kalau terlupa tak boleh patah balik. Tak boleh. Tak pernah polis-polis nak jaga itu. Tak bagi kita undur balik. Nampaklah ya, kita kena pergi. Dia one way. Jadi kalau kita tak pasti yang 7 biji ni, kita kena yakin dulu. Katalah kita di ula. Kita pasti dulu kita di ula tu siap dah 7, yakin betul, kita pergi ke Wusta. Jangan sampai Wusta betul Allah, sebiji tak balik lagi. Nak patah balik tak boleh. Polis tak bagi. Saya kena arah. Saya nak abang kata kita pandai lah kot. Kita boleh kecoh polis lah kot. Polis jalan raya boleh lah. Polis tentu dia perhati. Nampak tak? Saya pun bawa api. Kebetulan orang ni dia duk baca kata hari 10 dia lontak Kubra, hari 11 dia pergi cari Kubra dulu. Nampak? Jadi pergi Wusta dia tak, pergi Sughra dia tak lontak. Bagi Wusta dia tak lontak. Hari 11 dia pergi Kubra dia lontak. Nampak tak? Saya duduk ada situ, saya dah sampai Kubra dah. Dia dah baru lontak. Dia kata banyak batu ni. Saya tak baling Sughra lagi Ustaz. Saya nak baling Kubra dulu. Terus hari tu kita baling Kubra. Saya kata hari ni sebelah kamu kena baling ula dulu. Nampak tak? Ula dulu. Kemudian baru Wusta. Kemudian baru Kubra. Hari 10 betul Kubra. Hari ni kamu dah balik Kubra. Tapi dia ni salah seorang daripada pecarah Gusti Utara. Pecarah. Orang nampak baik. Saya pun kata tak apa. Mari kita undur pelan-pelan. Polis dia tak tahu. Belakang dia ada polis. Saya faham dia kata. Polis dia kata. Dia belakang tu. Saya kata polis ni bukan dia kata. Jom kita belakang. Dia tak nampak kita. Saya faham dia kata. Tengah dua kami. Terus dia kata jalan terus. Nampak. Dia reti Melayu dah boleh ni. Jumpa hari-hari orang Melayu. Dia perhati, kita cakap dia perhati, nampak tak? Saya tak kata mana, saya kata lagu ni lah. Kita kena pusing satu round. Nak pusing balik turun bawah. Nak balik, nampak? Tak apa lah. Nampak tak? Ini masalah pasal dia tak teliti lah. Masa dia pergi kursus mungkin dia tak ambil faham. Ya, betul dia pakar dalam bidang lain lah.
bidang ni dia tak faham, macam mana ya? Kita kena ada ilmu, kita kena ada macam tu, open minded ya. Jangan sidik pandit dengan narrow minded. Kita kena open minded selalu. Ya. Biasa kan? Kita kena ada kesedaran bahawa banyak perkara yang aku tak tahu. Jangan kita pukul tu aku tahu semua. Nampak? Ya. Kalau ada PhD itu hang pandai kan? Lah, baru satu buku dia baca ya. PhD baru satu buku kan? Ya. Just one book. Nak jadi PhD kan? Ya. Ilmu Allah luas. Kena mengaji lah, kena ada tawaduk sikit baru kita akan mengaji ya. Tak ada tawaduk ni kita dah tahu semua, tu masalah. Jadi tu Tuhan nak tunjuk tu. Ya. Dia dah pakai mula. Hari mula lontak kubra, hari dua kena pergi kubra juga. Dia kena pergi surah dulu, usta kubra. Macam tu juga kita buat hari 11, macam tu juga kita buat hari 12. Okey, kita bagikan satu masalah lagi. Kiranya kalau kita tak larat nak berulang. Segan nak berulang. Rasa berat nak berulang, rasa malas nak berulang, rasa berat nak berulang. Macam mana Pak? Saya tak larat nak pergi hari-hari lah Ustaz. 10 pergi dah, lontak kubra hari tu. Hari 11 saya nak pergi, saya rasa malas. Nak upah orang tak boleh pasal saya mampu. Nampak? Hari 12 pun saya tak mampu nak pergi. Macam mana? Tak payah pergi. Habis buat macam mana? Hari 13 pergi sekali. Kumpul 3 hari, buat hari 13. Boleh tak? Boleh. Tapi korang fadilat lah. Takkan nak bagi sama dengan orang pergi hari-hari. Pahala dia korang lah sikit lah. Tapi hukum dia sah. Maknanya hari 11, kita tak lontak, kita tangguh. Duduk di kemah, tunggu di muasin. Hari 12 pun tak lontak. Tunggu di kemah kita di muasin. Hari 13, habis makan pagi, kita keluar. Bawa lah batu-batu kita. Sebanyak mana batu nak bawa? Ya. 63 biji batu. 7 biji dah pakai. Hari 10 kita pakai 7 biji dah. Kita ada 63 biji lagi. Kita bawa 63 biji batu pada hari 13. Hari 13, kita pergilah lepas makan pagi, sarapan pagi, jalan pergi terus ke Mina. Pergi ke Sugro dulu. Diri depan Sugro tu, keluarkan 7 biji batu dulu. Keluar, sebut. Allahumma ya Allah, ini lontaran untuk hari 11. Baliklah 7 biji. Habis. Ya. Kemudian keluar lagi 7 biji. Kata pula, tang tu juga tapi mana lagi? Allahumma ya Allah, ini lontaran untuk hari 12. Balik pula. Tak pergi mana, duduk dari tang tu lah. Kemudian, untuk hari 13, tak payah kata hari 13 lah, baca hari 13. Tak payah kata lah. Nampak tak? Terus kita, Allahu Akbar, terus balik. Rajumali syaitan, balik 7 biji, habis. So, 11, 12, 13, suruh habis. Kita berjalan pula pergi ke usta. Diri depan usta pula. Keluar 7 biji lagi. 7 biji pula. Katalah, Allahumma ya Allah, ini lontaran untuk hari 11. Baliklah 7 biji. Habis, keluarkan 7 biji lagi. Kata lagi sekali, Allahumma ya Allah, lontaran untuk hari 12. Kemudian keluar lagi 7 biji. Tak payah buat apa, lontak terus 7 biji. Habis. Siap untuk hari 11, 12, 13 bagi usta. Kemudian pergi kubro. Nampak tak ya? Pergi kubro lah. No? Kita perlu tak. Tak gitu? 7 biji. Keluar mula. Allahumma ya Allah, ini lontaran untuk hari 11. Habis itu keluar lagi 7 biji. Allahumma ya Allah, ini lontaran untuk hari 12. Kata lagi. Lagi nombor 3 tak payah kata apa. Lontak tak payah. Siap. Kemudian balik. Balik pergi kemah kita. Selesailah lontaran kita. Begitu ajalah. Begitulah. Jadi kita punya pahala kurang sikit lah. Pasal kita tak susah daripada orang berulang hari-hari. Betul? Orang berulang hari-hari ni, pahala dia lebih lah. Tu, kita yang kumpul sekali, buat hari 13 tu, ini tidak ada masalah sebab ini boleh jadilah. Kita yang pergi kebanyakan Mekah ni, kalau belah Malaysia ni agak separuh umur lah. Yang pergi tu kan, nak berjalan sampai 3 kilometer ni. Bukan budaya kita. Ya, sekarang kita dengan kereta, dengan motor, dengan bas, dengan grab. Ya. Nak jalan kaki 3 kilometer ni payah kalau dulu tu. Ya. Mana rumah tu? Tu dekat.
sampai 10 kilometer. Itu dia. Nampak lah. Tak ada apa kat dia. Nah, kita yang tak pernah tadi ni 10 kilometer dia kata dekat tu dia. Jenis ni tak apa. Hari ni bukan jenis tu lah. Hari ni orang Badak, orang kampung serupa. Ya. Tak ada beza lah. Semua sama lah. Ya. Bunyi aja kampung. Tapi bukan budaya kampung lagi dah. Daripada segi kemudahan-kemudahan kehidupan kita semua sudah punya persamaan yang tidak ada banyak perbezaan. Jadi maka itu, ialah kita nak buat satu benda yang agak bukan selalu kita buat jadi berat. Ya? Nak jalan 3 km pergi balik 3 balik kilometer ni, kalau boleh himpun, yang ni ramai. Bila saya hambak-hambak tu pekat sono. Nampak hampir 3 suku kemah tak mau pergi. Kemah kita nak pergi rontak ni, saya nak bawa kepada, saya kena pergi hari-hari. Saya tak boleh buat apa-apa. Nampak tak? Tengok-tengok korang. Mana pergi semua ni? Dia tak mau pergi Ustaz, dia nak pergi hari lah. Dia beritahu Ustaz pergi, dia suruh Ustaz pergi. Memang Ustaz kena pergi pun, nak bawa apa pergi lah. Tak apalah, kita faham lah budaya dia tak larang. Satu benda yang baru, satu benda yang baru dalam kehidupan. Benda tu agak berat, kita bagi mudah lah kat mereka. Mudah ada hukum ni. Dulu tak ada tak ni, hukum ni tak ada ni. Dulu kami tak pernah buat dulu jemaah. Sekarang kita dah buka banyak kitab. Pakar-pakar ilmu pun banyak sekarang dalam muzakarah haji kan. Jadi kita dah mula dapat menjelami sampai ke dalam tahap tu. Dulu nak himpun, kita kena lontak 7, habis 7 pusing pula untuk hari 12. 7 lontak pusing pula untuk hari 13. Oh, dulu ni. Lah dia pakai gaji pula, tak payah pusing lah. Duduk tangpu ya. Hukum pelaringan. Nampak tak? Nampak tak? Kita pun jadi ringan. Nampak tak? Itulah di antaranya kita kena ambil faham. InsyaAllah itu bab lontar. Baik. Kemudian, habislah kita lontar 3 hari, kita pasti siap 70 lontaran, kita akan balik ke Makkahul Mukarramah. Balik semula ke Makkah, anda tawaf haji dan sa'i haji. Ini 2 perkara kita kena buat. 2 perkara kita kena buat. Tawaf haji dan sa'i haji, kita sampai di Mekah, balik semula, jangan berebut. Sebab kita sudah beralih angin, beralih cuaca, beralih budaya, dia jadi orang baru. Kita balik ke Mekah jadi orang baru ni. 50 tahun menikah, hari ni bercerai. Itu dia. Nak jadi pelik. Kami juga takut ni. Bila jemaah haji nak balik pergi ke Mekah, semula balik pada Mina, itulah saat-saat mula kami guru ramai khususan. Pakar-pakar rujuk tabung haji nak bimbang. Akan berlaku banyak perkara yang tak dijangkau. Nampak? Sebab sudah berubah. Kita balik daripada Mina tu dah berubah tak? Dah ada perubahan. Perubahan perangai, perubahan angin, perubahan cuaca, nampak? Perubahan kesihatan berubah banyak. Itu dia. Kalau suami boleh sepak isteri depan orang, yang sepak tu pula bukan lekeh-lekeh, pengarah satu jabatan. Isteri pula pensyarah satu pengajian tinggi. Orang yang cukup baik tinggi kan, dia pun boleh sepak, suami boleh sepak isteri dia. Depan orang ramai. Cuba kita perhati, itu sudah berubah. Balik pada Mina tu. Nampak tak? Ini saya sendiri saksi, bukan dengar tu. Sebab sama saya bertugas tu. Jenuh nak bagi dia baik balik. Kemudian mak dia kata, Alhamdulillah, dia tak berpisah lah. Dia dapat dibreakkan semula. Dan isteri tak mau tidur satu bilik dengan suami dah. Dia package. Dia 2 orang sebilik. Isteri memang mengadu, saya tak mau tidur dengan dia dah. Saya nak tidur bilik lain Ustaz. Saya bayar extra tak apa. Saya tak mau tidur dengan dia dah. Tu dia sampai tahap tu. Dia tak mau tidur ni apa jadi? Kalau biar dia cerai lah. Jenuh kami duduk cari jalan bagi baik semula. Nampak? Cuma silap dia pergi jarah di kebun kurma. Masa tu bijarah lah, bawa bijarah ke kebun kurma. Seronok kan bijarah? Habis haji semua dah. Cuma nak balik kan? Cuma isteri itu naik bah lain. Dia tersilap naik bah lain. Nampak tak? Dia pun duduk tunggu suami dia tak naik. Suami pun naik bah lain, duduk tunggu isteri tak naik. Nampak tak? Bah tak boleh berjalan. Pasal suami dia kata, tak berjalan lagi. My wife, I'm waiting for my wife. Dia kata, nampak tak? Yang bah perempuan dia, no, I'm waiting for my husband.
Masing-masing duduk tunggu, duduk di bas lain, nampak tak? Kemudian satu orang berkata, "Cik, bukan bas ni." Orang tu kenal dah. Kata kat perempuan tu, "Cik, bukan bas ni. Bas cik bukan ni." Dia kata, "Bas lain." "Lain kot," dia kata. Pasal ada orang nak duduk tempat dia. Oh, kalau kabut, baru dia bukan bas tu. Dia pun turun, pergi cari bas suami. Suami duduk tunggu tu punya geram. Orang nak jalan tak boleh, nampak? Semua orang nak jalan tak boleh. Geram. Naik isteri, "You pergi mana?" Tu dia. "Saya duduk di atas bas tu." "Saya duduk di atas bas tu." Nampak? Pam, dia sepak isteri dia. Dia. Mabrur dia kena sepak orang. Dia punya mabrur. Jadi ada. Jenuh kita bangkit ramai. Tahan. Menangis hari isteri tu. Kena sepak semua. Bukan main sepak, mungkin sepak drama, main sepak drama ni. Sepak betul weh. Ni. Tu dah. Dah, isteri pun turun tak mau naik bas. Turun tak mau naik bas tu. Jenuh pula saya kena ikut dia pula cari bas mana. Nampak? Tambah dia tanya, jok semua bas kita encik tak masalah. Bagi laluan ada bas kosong dia. Nampak? Sampai ke Mekah. Tak mau masuk bilik, nak bilik lain. Dia. Ini jadi tuan-tuan, saja cerita apabila kita balik ke Mekah. Ya, akan berubah orang yang kita berubah sikap kita berubah kadang-kadang jadi baik sangat pula dah kadang-kadang jadi baik sangat dah tu kita dah tak boleh nak ikut pula dah baik sangat kadang-kadang jahat sangat tu dia lah baik. Jadi kita sampai ke Mekah tu kita kena relax dulu, jangan kopoh, ambil ketenangan, ambil angin, nampak tak? Tengok kesihatan kita semua dah sihat elok baru kita tawaf haji. Jangan balik cepat nak tawaf haji sebab kita dah habis dah patah larang. Cuma 3 perkara tak boleh buat. Jadi kita tangguh dulu, kita pergi tawaf haji, ya. Cari masa-masa yang kita sihat, bukan cari masa tak ada orang. Sepenuh masa di Kaabah tu penuh. Ada orang kata pergi malam tak ada orang. Macam hang kata tu 100,000 orang kata. Yang kata malam korang tak ada orang, macam hang tu kata tu 100,000 orang cakap. Lagu hang kata malam tak ada orang. Hampirlah bila-bila masa pun memang Kaabah tu penuh. Sesak penuh. Sekarang ni kita tanya kita, bila kita lapar? Bila kita sihat, bila kita senang, selesa, baru pergi. Kalau batuk-batuk sikit, jangan pergi. Ya, semua keadaan sekarang pula lagi-lagi kena jaga COVID ni, kita takut kita dah cari betul masa kita lapar, berdoa kepada Allah, mandi sunat dulu. Mandi sunat nak pergi tawaf. Dia kata mandi sunat. Sebelum pergi tawaf kita mandi sunat dulu. Mandi sunat, kemudian kita mandi sunat tawaf, kita pergi buatlah tawaf turun, minta doa ya Allah nak memudahkan bagi urusan tawaf ni, ya. Seperti mana kau terima aku sebagai tetamu-Mu, ya Allah, Engkau bagilah kemurahan, kemudahan, kesesaan bagi dan menyaksikan tawaf. InsyaAllah dibuka jalan. Tawaf senang. Ini budaya saya lah, setiap kali buat macam tu lah. Sampai saya tugas pula, kena bawa jemaah, lagi-lagi berat. Ya. Jadi kita minta kepada Allah, semua boleh. Apa pun kita kena minta kepada Tuhan. Ya. Sebab kita akan tengok, kita akan shock. Mari-mari kita tengok, oh ramai. Hati kecil kita ada kata ramai. Lagi kecil hati. Hati dah kecil. Dia kata, lu boleh kecil lah. Allah ramai. Yang bagi Tuhan ramai tu bagi nampak tu bukan kita. Malaikat. Malaikat. Sebab ada janji. Hadis Nabi kata, kiranya kalau tidak ada orang yang menepati mabrur, 70,000 mabrur kota dia. 70,000 mabrur kota. Kalau tidak cukup mabrur 70,000 tu akan ditambah dengan malaikat. Itu ada hadis. Nampak tak? Bukan tak dapat tidak, yang kita tengok tu malaikatnya. Jadi kita doa kepada Allah, Tuhan buka jalan. Allah senang tawaf, tak susah cantik. Habis tawaf haji, tengok pula ada tenaga kita sa'i haji kan. Kalau tak ada tenaga, balik dulu rehat dulu. Lambat nak balik lagi, ada mungkin 20 hari lagi kan, 15 hari lagi. Terus agak dulu nampak. Yang penting tu tawaf tu pergi habis dulu. Dah habis tak sa'i tak apa dah. Nampak tak ya? Sebab kita tawaf haji ni supaya lepas 3 larangan tadi. Larangan 3 perkara tu lepas. Kalau kita dah tawaf haji, kita dah boleh, orang nak kahwin dah boleh kahwin, suami isteri dah boleh bersatu, dan kita ni isteri kita buat rapat-rapat, tak ada masalah dah. Tidak tergugat, maknanya kita tidak terganggu, ihram kita semua selesai, pantang larang kita selesai, dan kita dalam keharusan. Bahkan jadi sunat pula kalau kita rapat-rapat ni isteri kita baik-baik, isteri kita lagi baik ya. Tuhan suka macam tu ya. Baik. Kemudian bila kita ada kelapangan kita buat sa'i haji lah. Baik. Habis sa'i haji, satu lagi lah. Sebelum kita nak balik tu, sebelum balik maka kita buatlah, kalau nak buat tawaf, nak buat sa'i lagi, nak buat apa?
kita nak buat tawaf umrah, umrah sunat boleh? Umrah sunat. Ya, boleh buat umrah sunat, tapi saya nasihatkan. Laki-laki perempuan nak buat umrah sunat ni, kita niat bersyarat. Niat bersyarat ya. Laki-laki perempuan, kita nak balik, nak buat umrah, niat bersyarat. Laki-laki serupa, perempuan untuk umrah je lah. Ya, niat bersyarat mari kita tengok. Kaedah niat bersyarat ni supaya tuan-tuan dan perempuan dapat faham lah. Ya. Kenapa niat bersyarat? Itu. Ini kita tak baca tu, kita ambil dia punya niat dia. Ya. Ini niat bersyarat. Tapi yang itu haji, kita ganti dengan umrah lah. Niat bersyarat. Tapi yang ni haji kita ubah umrah. Kenapa niat bersyarat? Sebab tempoh kita nak balik daripada ke Malaysia tu tak lama. Mungkin 10 hari, 15 hari ya. Kalau 20 hari lagi tak apalah. 15 hari ini kita bagi laluan kepada orang perempuan. Mungkin dia punya haid. Datang haid 15 hari. Ya, boleh jadi haid 15 hari, habis begitu je lah. Macam tu kita bagi tempoh. Kiranya kalau tempoh ada lagi baki beberapa hari nak balik tu, agak lama tak apalah. Kalau tak lama, lebih kurang ada 15 hari lagi nak balik, kita pakai niat bersyarat. Semua pakai niat bersyarat. Lagi-lagi serupa, perempuan serupa. Ya? Perempuan yang ada haid lah. Yang tak ada haid pun jangan cakap. Dulu ada sekali saya beritahu begitu. Ni jemaah sekalian, yang laki-laki dan perempuan, semua jemaah haji dan hajah, siapa yang bercadang nak buat umrah sekarang ini, niat bersyarat orang perempuan pun serupa juga, niat bersyarat ya. Istimewa yang ada haid, niat bersyarat. Tiba-tiba ada seorang sungut di belakang. Dah tak ada apa nak main apa. Dia dah tak ada haid dah. Hang susah dia bercakap. Dia kata apa? Dah tak ada haid dah, nak main macam mana? Nampak? Tu lah. Nampak? Kawan dia dengar. Dia niat umrah dan haid main. Dan lupa buat macam mana. Dah lama tinggal haid. Nak boleh ke mana? Nak sumbat dengan kak kan? Nak bubuh dengan tekor kan? Nak macam mana? Dia tak tahu nak buat apa. Dah lama dah tinggal haid. Dah berumur dah. Ya? 64 umur dia. Datang haid. Nampak tak? Dia dah berhenti haid pasal 40 dulu. Lupa dah nak buat lagu mana. Nampak tak? Pasal cakap. Mulut, orang tua kata mulut hebiak. Macam mana nak kata? Tak ada dalam kamus hebiak. Betul tak? Tidak. Ya? Mulut celupak. Aku dah faham kan? Tak begitu? Mulut laser. Lagi senang faham. Tak itu tidak Duk kata pula dah. Hang duk sengap-sengap sudah. Ustaz kata apa ikutlah. Ustaz dah sihat kan. Niat bersyarat. Niat dah bersyarat kata pula. Macam mana dia tak main lama dah. Dia tak tahu kuasa Allah yang bagi mai bagi berhenti. Nampak tak? Tu. Dan dah lepas niat mai. Dia datang haid. Saat ni suami mai. Dia ingat tentu tak tanya pasal haid. Dia dah berumur dah. Suami pun 70 lebih. Isteri 70 lebih dah. 60 lebih. Mai tunggu saya. Pasal apa ni? Apa cerita? Awak nak balik awal kan? Tak, bukan nak balik awal Ustaz. Ni isteri saya ni. Dia ni umrah mai haid ni macam mana? Dia dah tak ada haid lama dah berhenti. Mai pula haid. Dia kata tak habis mai haid ikut hukum lah. Tuhan dah hantar begitu. Tunggu sampai kering esok mandi baru pergi tawaf. Lah tak boleh tawaf lagi lah. Nak tahu macam mana Ustaz ni, kami lagi 8 hari nak balik. 8 hari. Ustaz buat ayak ni bukan cerita buat ayak. Ni apa silap cakap. Dia suruh buat ayak jampi. Ini bukan cerita buat ayak jampi ni. Hampa ada salah cakap ni, ada salah cakap ni. Nampak tak? Dia tak kata apa sengap. Duk petang tak ni kawan dia abang. Ustaz tahu tak pasal Ustaz berceramah dia kata apa? Dia kata dah berhenti lama, mana nak main? Nampak tak? Dia tak tahu berhenti siapa bagi berhenti, yang main siapa bagi main. Dia jumpa kepada Allah, nampak? Itu kita panggil lalai. Lagu ni kita minta ampun, dia kata minta ampun kepada Allah insya-Allah. Sampai ke sudah. Terpaksa lah kena sembelih kambing. Dia balik ikut sebab kapal dah siap tarikh kita akan balik. Dia balik dalam keadaan haid. Tak buatlah umrah dia. Nampak tak? Jadi dia balik bagi Malaysia.
Nanti bila dia ada duit, dia kena buat umrah lain. Masa tu dia pergi tunai, dia punya tawaf balik. Tawaf tu tergantung dia dalam ihram. Dia nak keluar ihram, kena sembelih kambing. Kalau dia tak ada duit orang suami dia. Masalah sembelih kambing sekor. Nampak tak? Dia panggil apa nama? Tahlul ihsar dia panggil. Ya. Tahlul ihsar nama dia. Melepaskan pantang larang supaya dia dapat bergaul dengan suami isteri seperti orang biasa, sementara menangguhkan dia punya umrah. Nanti bila dia ada rezeki akan datang, dia kena kerja umrah. Ketika itu dia kena buatlah umrah qadha ni. Nampak tak? Faham Itu dia kata di antara ketiga. Jadi niat ni laki-laki pula dia boleh datang penyakit. Tak sampai saya tak semena-mena tum jatuh koma. Ya, macam-macam boleh jadi ni. Nah, dua elok-elok ya, dua elok-elok lah tak pasal parang jadi golok. Ya. Nampak tak? Tu kita kena jaga Maka tu orang lelaki pun niat gunilah. Nawaitul umrah. Potong haji tu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala fa in habasani habisu fahilli haitsu habastani. Ya tani ustaz oi. Tolong bagi Ustaz lagu Melayu. Niat Melayu. Sahaja aku berniat umrah, haji tu potong, umrah. Sahaja aku nak umrah dan berihramlah aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku terhalang, maka ihlal lah aku dan keluar daripada ihram. Ini niatnya. Bila niat tu automatik. Bila kita jatuh masuk hospital, automatik ihram kita terungkai. Perempuan pun tu je. Ya. Bila niat tu, tiba-tiba datang haid, automatik terungkai. Maka dia tidak terikat dengan ihram. Boleh tak? Ini untuk nak memudahkan kita dalam meneruskan kita punya perjalanan haji dan umrah. Itu bagi tujuan ni. Ini untuk haji Untuk umrah biasa tak boleh. Umrah biasa ni tak boleh orang pergi umrah ni tak dipakai ni. Dia pakai ada sebab. Itu ada syarat lain pula. Syarat lain pula umrah tu. Untuk orang sakit, untuk orang haid. Untuk orang sakit 3 hari, untuk orang haid juga 3 hari, tapi dengan syarat ketika dia niat tu dia sudah dalam haid. Masa orang nak pergi Mekah buat umrah, belum sampai antara mikat nak pergi ke Mekah, tang mikat tu dia sudah haid. Boleh niat. Kalau belum haid tak boleh. Ini kalau umrah biasa. Ingatlah yang ni kena jaga sungguh-sungguh. Sebelum nak pergi tu kena ada ilmu ni dulu. Kita faham Dia maknanya kita kena faham. Baik, habis bab niat tu selesai. Kemudian habis tu kita nak balik ke mana? Kita nak balik ke Malaysia, kita kena tawaf wida'. Tawaf wida' ini paling penting, tawaf wida'. Itu dia. Tawaf wida' ni kita mudahkan untuk faham tuan-tuan, Tawaf wida' atau tawaf wada', sama sebutlah wida' wada' ni. Kalau orang Mesir dia panggil dengan wada'. Kalau orang Iraq ataupun orang Saudi panggil dengan wida', dia punya lorat. Lorat. Lorat Kedah, lorat Pulau Pinang tu beza. Tenung dengan tenang tu beza. Pulau Pinang tenung, Kedah kata tenang. Tu je beza. Nampak? Eja lain sikit makna sama. Dia macam tu lah. Tawaf wida' atau tawaf wada' adalah tawaf selamat tinggal yang dikerjakan oleh seseorang yang hendak keluar daripada negeri Makkah menurut Al-Imam Syafi'i. Rahmatullah tawaf wida' adalah wajib bagi setiap orang yang hendak keluar daripada Mekah kerana musafir, sekalipun penduduk Mekah yang tertakluk ke beberapa keadaan. Ini hadis dia. La yanfiranna ahadun hatta yakuna akhira ahdihi bil bait. Itu Nabi disebut. Berkata Abdullah adalah manusia berpaling mereka itu berkatanya setiap penjuru. Nabi kata apa? Jangan salah seorang yang akan kamu meninggalkan negeri Makkah sehingga dan di akhir masa mereka berada di Makkah mengerjakan tawaf Baitullah. Itu dalil ya. Baik. Pertama, tawaf wida' ini untuk siapa? Bagi orang yang akan meninggalkan Makkah pulang ke negeri masing-masing. Tawaf wida'. Tak kira lah siapa pun dia keluar tu pasal apa, pasal umrah ke, pasal haji ke, pasal dia menjaga ke, pasal duduk lama di Makkah nak balik pergi mak kampung ke. Bagi orang yang akan meninggalkan Makkah pulang ke negeri masing-masing, maka wajib tawaf wida'. Kedua, bagi orang yang akan bermusafir atau kedua, bagi orang yang akan bermusafir menuju ke suatu destinasi sejauh 2 marhalah dan lebih 91 km.
Satu orang nak keluar daripada Mekah, bukan nak balik Malaysia. Dia nak pergi satu tempat. Tempat tu jarak dia 91 km. Ini masuk Taif ni. Ni masuk Taif ni. Nampak tak? Ni kata Taif. Taif masuk nombor 2. Dia tak kata Taif, dia kata mana-mana satu destinasi. Sejauh 2 marhalah. Lebih 91 km. Tak kira mana pun di Mekah, seluruh Mekah. Mana-mana tempat, jarak dia 91 km, kena tawaf bidah. Antaranya adalah Taif. Faham? Ini ilmu dia. Nombor 3. Ya, seseorang yang akan pergi ke suatu tempat dengan berdiam di sana lebih daripada 4 hari. Walaupun tempat tersebut tidak sampai 2 marhalah. Ini nombor 3 pula. Dia nak pergi satu tempat tu, dia nak pergi duduk tempat tu lebih daripada 4 hari. Nampak tak? Adik-beradik panggil lah. Adik-beradik ada Mekah. Ni habis main Mekah, main rumah kami sana. Main tidur di rumah kami. Lepas tu balik. Kita hantar balik. Nampak? Nak duduk berapa lama? Nak duduk 4 hari. Nampak? Bukan jauh mana? Dekat je. Jurfan dekat. Jurfan dengan Mekah dekat. Berapa kilometer saja nak. Tapi duduk situ kan. Itu dia. Jadi kita kena faham. Oh, duduk 4 hari ni. Kalau betul saya kena tahu tidak. Walaupun dekat. Walaupun tak sampai 2 marhalah. Nombor 4. Seseorang yang keluar Mekah menuju ke satu destinasi dengan tidak tak habis tu dia. Dengan destinasi marhalah dengan nombor 3. Seorang yang keluar dari Mekah menuju satu destinasi dengan tidak, saya tak habis ni. Macam mana saya pergi buat macam ni? Dengan tidak menentu sama ada dia akan balik atau tidak. Belakang. Dia kata saya nak pergi tempat, nak pergi rumah adik-adik saya ni. Sekian-sekian tempat di Mekah lah. Jauh sikit lah. Macam mana? Tak tahu saya nak balik mereka atau saya nak balik terus ke Malaysia. Dia sendiri dalam dilema. Tak tahu nak tahu. Tak pasti. Dia tak boleh bagi kepastian. Tengok keadaan lah. Kalau boleh balik, saya balik. Kalau tidak, saya balik terus ke Malaysia lah. Orang ni masih dalam keadaan belum menentu. Sama ada dia akan balik ke Mekah semula atau dia akan balik terus. Ini pun kena tawaf bidah juga. Dia bubuh siap awal tawaf bidah. Nampak tak? Kalau dia tak jadi balik, dia balik ke Mekah, tawaf bidah tu jadi pahala sunat kat dia. Kalau dia tak jadi balik ke Mekah, dia balik terus ke Malaysia, jadi tawaf bidah tu wajib bagi dia. Nampak tak? Faham inilah 4 sebab. Kecuali syarat tawaf bidah ini orang yang dikecualikan. Tidak berdosa, tidak kena dam. Orang-orang ni kecuali. Tak payah tawaf bidah. Pertama, perempuan kedatangan haid ataupun nifas. Orang perempuan tu ada haid ada nifas, orang ni tak payah pergi masjid lah. Cuma pergi berdiri jauh sikit, nampak pintu masjid. Di sini saya cadangkan boleh pergi di pintu Babul Fatah. Dia luah, orang tak nampak Kaabah. Dia tak masuk masjid tau, duduk di luar, duduk atas jalan ni. Di atas bau jalan tu, kita boleh nampak pintu Babul Fatah tu. Tengok dalam nampak masjid. Orang ni, dia hanya dapat tengok Kaabah, bacalah doa. Nampak tak? Allahumma ya Allah Tuhanku, aku syukur padamu ya Allah untuk izin kepada melaksanakan haji dengan sempurna dan umrah dengan sempurna. Sehingga kesihatan, keafiatan, ya, menyerapi dan juga sebagai anugerah nikmat yang terbesar bagiku. Dengan ilmu dan juga amalan yang kau lakukan bagiku dengan hidayah yang sempurna. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Dan aku amat bersyukur kerana aku dapat melihat dan bertawaf Kaabah, rumahmu yang mulia. Maka itu dengan izinmu ya Allah, aku nak balik ke Malaysia. Sebab cakap Melayu terang. Boleh tak? Dia baca doa je, tak kerja apa. Dia punya Arab. Sebab orang Melayu ya. Ya Allah Tuhanku, dengan izin Tuhanmu juga, aku akan balik. Balik ke negara aku, ke Malaysia, ya Allah. Mohonlah ya. Dengan keredaanmu, keredaanmu aku sebagai hamba-Mu. Terima segala amal ibadat aku, ampun segala dosa aku. Dan berkatilah segala macam amalan yang akan kau tunjukkan. Dan terimalah. Ya. Hamba-Mu sebagai hamba yang redha lagi diampuni. Balik. Itu orang perempuan yang kerja lah. Pergi berdiri je, cakap begitu lah. Nak baca bukunya, doa pun boleh juga. Tak dibaca makna. Makna dia baca sama lah. Balik. Orang perempuan kerja tu ya. Yang mana head ini lepas lah. Yang kedua, perempuan didatangi darah hisab dalam penyakit. Lazimnya dia punya. Ini orang datang dalam penyakit bawah. Ini penyakit ini supaya tidak mencemarkan masjid. Darah penyakit ini darah yang keluar pada lebih pada tempoh head. Maka dia boleh mencemarkan masjid, boleh mengkotakkan masjid, tak boleh masuk lah.
Dia juga tidak boleh buat tawaf wida. Siapa? Golongan mustahadah, yang ada darah penyakit. Yang ketiga, orang luka yang mengeluarkan banyak darah. Orang luka, dia ada luka besar, duk balut apa kan, tak boleh berjalan. Jalan sikit keluar darah, jalan sikit keluar darah. Maka tu tak boleh masuk masjid. Tak boleh masuk masjid sebab akan boleh mencemarkan masjid. Orang ni pun tak payah tawaf wida. Ya. Yang keempat, orang yang tidak dapat air dalam tanah untuk mengangkat hadas besar. Orang ni hadas besar junub dah, dia mimpi ke? Mimpi ihtilam malam hari keluar mani. Maka orang ni sudah masuk dalam kumpulan muhtalim. Jadi muhtalim ni orang yang menanggung hadas besar kerana bermimpi. Maka golongan ini juga, dia nak mandi tak ada air, nak ambil tanah debu tak ada buat tayamum. Orang juga tak payah ambil. Lagi, orang yang takut terancam nyawa kehormatan diri dan harta benda. Ada apa-apa ke gangguan ke untuk bergaduh ke. Kita masuk masjid bahaya, nampak tak? Maka kita kena balik. Tak boleh masuk masjid bahaya. Orang yang takut ditinggalkan kawan, dibah duduk tunggu lah. Hampir tawaf bidak kat dan dia balik tinggal. Dulu lah, ni tak lah. Ni tunggu. Pasport datang kita banyak ambil. Dulu ni cerita ni dulu lah, tapi masuk hukum betul lah. Ya. Kalau hampir tawaf bidak, hang seorang, kami nak pergi lah ramai ni. Kami ditinggal. Kita takut kena tinggal, boleh tawaf bidak tinggal. Pergi tawaf ikut dia. Yang orang berpenyakit salisal baul, sering kencing, ya, keluar air kencing meleleh, juga tak boleh pergi lah. Bawasir masuk sikit dalam ni, darah jubuk tu keluar, tak boleh. Orang yang takut kepada minta hutang, dia ada hutang orang, kawan duduk tunggu dalam masjid, aku turun dia minta hutang, nak lari pada bayar hutang, boleh tinggal tawaf bidak. Tu dia. Nampak, nak jaga kehormatan masjid tu. Kehormatan masjid, jangan gaduh macam hutang dalam masjid, tak betul ya, no? Sebab dalam masjid tak boleh minta hutang. Bagi hutang boleh, minta hutang tak boleh, jual beli tak boleh, pajak barang tak boleh, nampak? Itu dia. Sewa barang tak boleh dalam masjid, tak boleh. Hukum dah. Jual barang tak boleh, nampak tak? Beli barang pun tak boleh, nampak tak? Sewa barang tak boleh, nampak tak? Bagi hutang boleh, minta hutang tak boleh, nampak tak? Kawan dia sebelah songot, aku nak balik apa ni, aku tak ada duit nak balik. Dia tak minta hutang. Kawan sebelah ni kesian, nak aku bagi hutang kat ambil 100, boleh, nampak tak? Nak minta hutang tak boleh. Aku tengok dia ni dalam masjid ni, aku nak minta hutang, tak boleh, nampak tak? Kita boleh lari. Maka tu kita takut orang minta hutang kat kita pun tak payah pergi tawaf bidak balik. Duduk tunggu masjid. Orang tua tu pasal pimpin tak boleh usung kerana uzur. Orang tua tak boleh pergi sendiri. Orang kena usung dia. Nampak? Orang ni pun tak payah pergi tawaf bidak. Orang yang kena stroke orang kena kumpul dia, tak payah. Orang kena stroke tak payah pergi, nak masuk modern ni orang stroke lah. Tak nak tawaf bidak. Itu dia antara perkara-perkara lagi. Perhatian tawaf bidak dikerja hanya sekadar siap untuk berangkat meninggal kota Mekah. Setelah mengerjakan tawaf bidak, seorang itu tidak lagi dibolehkan balik ke bilik penginapan kecuali untuk tujuan sembahyang fardu, buang air kecil atau besar, mengambil barang makan dan minum dengan syarat masa yang ambil tidak terlalu lama. Lagi jemaah terpaksa berangkat keluar daripada Mekah dengan segera sedangkan dia belum lagi mengerjakan tawaf ifadah, dan tawaf wada mulai baginya mengerjakan tawaf ifadah saja. Bagi orang yang belum tawaf haji lagi. Nampak tak? Lepas nak balik orang ni hanya sempat masa untuk tawaf haji. Orang tawaf bidak dia kena tawaf haji. Dia belum tawaf haji lagi. Mungkin orang perempuan yang ada uzur, dia kering-kering elok, mereka pun nak balik dah, lepas duduk tunggu. Dia kena pergi tawaf bidak, dia kata aku belum tawaf haji lagi. Dia tawaf haji saja memadai, tak payah tawaf bidak. Tawaf haji itulah sebagai mengganti tawaf bidak. Habis. Itu kemudahan. Okay. Perempuan yang haid tidak dibolehkan bertawaf bidak, sebagai ganti boleh berdiri di hadapan pintu Masjidil Haram dan berdoa. Perempuan yang haid tidak dibolehkan melakukan tawaf bidak, sebagai ganti boleh berdiri di hadapan pintu Masjidil Haram dan berdoa. Orang yang tidak melakukan tawaf bidak kerana jahil atau terlupa untuk tidak diketahui dengan bayar dam dikenakan dam takdir dan takdir tatib buat takdir. Jadi orang yang tak tahu hukum, orang yang tidak melakukan tawaf bidak, jahil. Jahil macam dia seorang, tak ada orang nak tanya. Dia tak ada orang nak tanya, tak ada orang nak bimbing, tak ada orang nak bagi nasihat. Sebatang kara dia, orang macam ni dikecualikan. Tapi ada orang mutawif. Nampak? Tak boleh. Nampak? Kadang mutawif tu kena bagi ketua betul dekat dia. Itu dah cara tawaf bidak. InsyaAllah, perkara tegahan sudah tawaf bidak, tak boleh buat. Pertama, tak boleh tunggu sembahyang walaupun ketika azan. Yang kedua, tak boleh bergambar dengan apa cara sekalipun. Selfie pun tak boleh. Bersedekah atau beri belah kecuali keperluan yang urgensi, yang kita selalu hajat. Tidak boleh menziarahi kawan. Tidak boleh tidur di bilik. Itulah.
Habis yang tu lah, tahu tak? 4 benda lah. Ya? Jadi insya-Allah kita faham itu. Bulan minggu depan kita akan sebut pula tentang haji ifrad. Haji ifrad lah, haji ifrad sesat ya. 2 jam boleh habis untuk minggu depan ya. Kita akan selesaikan tentang ifrad insya-Allah pada minggu depan. Cakap itulah. Hari ini kita terajak sikit ya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Insya-Allah. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.